أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 19. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 14 kah? Ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa allazi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, dan dia yang menundukkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan daripadanya perhiasan yang kamu pakai dan kamu dapat melihat kapal yang merempuh laut padanya dan supaya kamu dapat mencari daripada anugerah Allah dan supaya kamu bersyukur kepadanya. Pengajarannya pertama, hanya Allah sahaja yang berkuasa mencipta laut yang begitu besar dan luas dan menundukkannya. Yang kedua, rahmat Allah yang besar kepada manusia melalui ciptaan laut. Manusia dapat memakan makanan yang lazat dan segar daripada berbagai jenis haiwan di laut. Dan manusia juga mendapat perhiasan yang berbagai yang datangnya daripada laut.
Yang ketiga, Allah juga menjadikan laut sebagai kemudahan untuk manusia berjalan ke mana-mana dan membawa barang-barang yang banyak dan berat demi untuk kehidupan manusia. Yang semua itu tidak boleh dilakukan di darat atau di udara. Yang keempat, semua nikmat Allah tidak diberi percuma, melainkan wajib disyukuri oleh manusia dengan mentaati segala perintah Allah. Yang ke-6. Yang ke-6. Yang kelima. Nikmat Allah yang paling besar daripada nikmat-nikmat yang sekian banyak ialah nikmat bersyukur kepada Allah. Kerana dengan syukur itulah manusia mendapat nikmat yang lagi besar dan kekal abadi, iaitu syurga. Ayat 15. Ayat 15 kita gabung dengan ayat 16 sebab dia bersambung. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Maksud dia, dan Allah memasakkan di atas bumi gunung-gunung agar bumi tidak menggoncangkan manusia, dan sungai-sungai dan jalan-jalan supaya kamu mendapat panduan, dan ia juga sebagai tanda-tanda bagi perjalanan kamu, dan dengan bintang itu mereka mendapat pedoman. Okey, pengajaran ayat 15 dan 16. Pertama, rahmat Allah kepada manusia Allah memasakkan bumi dengan gunung ganang agar bumi tidak bergoncang dan manusia dapat hidup dengan tenang dan selesa.
Yang kedua, begitu juga rahmat Allah yang mencipta sungai-sungai dan jalan-jalan agar manusia lebih kenal penciptanya dan hanya menyembah Allah sahaja. Yang ketiga, antara faedah bintang adalah sebagai panduan bagi mereka yang bermusafir di waktu malam, sebagai perhiasan di langit dan sebagai alat untuk merejam syaitan. Ke ayat 17. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun. Adakah sama mereka yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Tidakkah mereka mengambil peringatan? Pengajarannya pertama, orang-orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah, iaitu hanya Allah sahaja yang mencipta. Iaitu hanya Allah sahaja yang mencipta semua makhluk. Yang kedua, kebodohan orang-orang musyrikin dan penyembah-penyembah berhala yang menyembah sesuatu yang tidak boleh mencipta dan tidak boleh memberi apa-apa manfaat. Ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan sekiranya kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan terhitung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pengajarannya, manusia tidak mungkin sama sekali dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Walaupun manusia beribadat siang dan malam, selama beratus tahun, yang kedua, Allah Maha Pemurah dan penyayang kepada hamba-Nya dengan membalas syurga yang kekal abadi
kepada orang yang beriman. Walaupun amalannya tidak melayakkannya untuk mendiami syurga Allah yang kekal. Okey, kita sambung tadabbur. Okey. Ayat malam ni, ayat 19 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah menceritakan berbagai-bagai nikmat yang Allah cipta hanya semata-mata untuk manusia. Yang pertama sebagai bukti hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Yang kedua sebagai rahmat Allah kepada manusia. Tetapi walaupun nikmat Allah begitu banyak dan bukti keesaan Allah begitu jelas, orang-orang musyrikin dan yang seumpamanya tetap degil dan menyembah berhala. Dan dalam mereka menyembah berhala tu, mereka mendakwa Allah tidak mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sebab itulah apabila datang mereka bercakap tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad, mereka memberi peringatan antara sesama mereka. Bila cakap pasal Tuhan, pasal Nabi Muhammad, bercakap perlahan. Supaya apa? Supaya tidak didengari oleh Nabi Muhammad. Sebab kalau dengar, kita dalam bahaya. Itu pemikiran orang musyrikin. Maka Allah menjawab terhadap apa yang mereka anggap salah. Itu Allah kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ya'lamu. Dan Allah ya'lamu apa dia? Ini fi'il apa ni? Fi'il mudhari' kena terjemah apa? Allah sentiasa mengetahui. Ma tusirruna, apa yang kamu sembunyikan. Wa ma tu'linun, dan apa yang kamu zahirkan. Bila orang musyrikin menganggap apa yang mereka cakap perlahan, mereka rasa Allah tidak mengetahui. Maka Allah terus membetulkan fahaman mereka dengan mengatakan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu nyatakan. Di sini kenapa Allah dahulukan yang disembunyikan? Asir. Allah dahulu, Allah kata Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Baru Allah sebut apa yang kamu zahirkan. Kenapa yang kamu sembunyi didahulukan? Kalau yang sembunyi Allah tahu, yang zahir lagi Allah tahu. Satu. Yang kedua, kalau Allah bagi tahu, dia tahu apa yang dizahirkan, tak ada beza dengan manusia. Kita tahu tak apa yang zahir? Yang betul-betul membezakan kita dengan Tuhan apa dia? Allah tahu yang batin dan kita tidak tahu apa-apa. Jadi Allah dahulukan apa yang luar biasa, yang tidak ada pada manusia. Kan? Yang zahir kita tengok orang solat, kita tahu orang tu solat, Allah pun tahu. Tapi yang kita tak tahu apa dah? Dia solat kerana apa? Kan? Kita tengok orang tu pakai cantik kan?
Allah pun tengok. Tapi yang kita tak tahu dia pakai kerana apa. Jadi Allah bagi tahu benda yang manusia tidak tahu, iaitu yang tersembunyi. Okey. Sebenarnya apa tujuan, apa message bila Allah bagi tahu? Dia tahu apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu zahir. Apa message yang Allah nak sampaikan? Apa dia? Tak boleh? Tak boleh suruh apa-apa. Dia ayat Quran ni ada salah satu daripada dua. Satu, nazir, memberi ancaman. Yang kedua, asyir. Okey, ayat ni dah masuk kategori yang mana? Ancaman. Ancaman dari sudut mana tu? Allah bagi tahu, Allah tahu apa yang dalam hati kamu. Mana lebih menakutkan, Allah bagi tahu tentang hukuman ataupun Allah bagi tahu dia tahu. Antara dua yang mana lebih ditakuti? Tahu. Kenapa? Mana lebih menakutkan? Allah bagi tahu aku akan hukum kamu dengan masukkan kamu ke neraka, ataupun Allah sekadar beritahu aku tahu semua yang kamu cakap dan yang dalam hati kamu. Ada dua ayat yang mana lebih ditakuti? Tahu. Kenapa tahu? Kenapa hukuman tu kurang ditakuti? Kenapa? Kalau Allah beritahu, contohlah saya kata pada anak saya, ayah akan rotan. Dengan saya kata, semua perbuatan kamu ayah tahu. Yang mana anak kita lebih takut? Tahu kenapa? Bila saya kata, saya akan rotan, dia rasa, yang saya buat ayah bukan tahu pun. Nak rotan macam mana? Betul tak? Dalam kepala dia, banyak ayah tak tahu. Jadi dalam kepala orang musyrikin, dia kata, yang rahsia Allah tak tahu. Jadi kalau Allah setakat begitu, aku akan hukum, dia tak rasa takut. Tapi bila Allah beritahu, aku tahu semua rahsia kamu. Daripada A sampai Z. Yang zahir, yang batin. Yang terlintas dalam fikiran, yang waswah dalam hati, semua aku tahu. Dan yang bercakap tu siapa? Allah. Bila Allah bercakap, Allah Maha berkuasa menghukum. Jadi Allah bukan setakat tahu, tapi Allah akan hukum. Jadi ayat ini sebagai ancaman kepada orang musyrikin dan sebenarnya juga kepada orang Islam yang suka buat maksiat, yang suka buat dosa. Betul tak? Sebab kita antara buat dosa depan orang dengan depan Tuhan, yang mana kita lebih takut? Siapa ada pengalaman? Kita buat dosa depan orang dengan depan Tuhan, yang mana kita lebih takut? Apa dia? Depan orang kan? Kenapa? Kenapa? Padahal yang akan menghukum orang ke Allah. Hukuman yang paling berat dan dahsyat hukuman siapa? Allah. Tapi kenapa kita takut pada orang? Alah, viral je. Apa masalahnya? Kadang-kadang dengan viral tu, nama kita lagi kan? Kadang-kadang sengaja orang buat lakonan viralkan yang tak betul. Supaya apa? Dia nak jual produk tu. Strategi bisnes. Kan? Jadi sebenarnya ayat ni pun kepada kita kan. Sebab kita lebih takut buat dosa depan orang daripada depan Tuhan. Kenapa kita ada anggapan macam tu? Kenapa? Apa dia? Sebab tak nampak Allah. Habis masa kita solat nampak tak? Masa kita solat nampak tak Allah? Habis kenapa solat juga? Apa masalah kita sebenarnya? Sebelum kita settle masalah orang musyrikin, kita pun ada masalah kan? Kita tengok orang ada tak? Tak ada, lain clear. Kita buat maksiat. Padahal Allah tahu. Betul? Tak cukup apa? Tak cukup yakin.
Jawapannya ialah kita ada masalah dengan Tuhan. Kita tak betul-betul kenal Tuhan. Ma qadarullah haqqa qadri. Allah kata kepada orang musyrikin, mereka tak betul-betul kenal Tuhan. Mulut kata Tuhan hebat cipta langit, tapi tak sembah pun. Kita kata Allah hebat, kita sembah, tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak kita takut orang daripada takut Allah. Betul kan? Jadi ayat ni satu sudut ancaman kepada orang musyrikin dan kepada orang yang berbuat dosa. Yang kedua, ayat ni boleh tak jadi berita gembira? Dalam masa yang sama. Dia boleh jadi nazir dan boleh tak jadi basyir? Boleh. Macam mana? Cuba huraikan sikit. Ayat ni boleh jadi berita gembira kepada orang yang beriman yang ikhlas. Dia akan buat apa saja ibadat walaupun kecil, walaupun orang tak tahu. Sebab apa? Allah tahu. Yang kau buat tak akan sia-sia. Betul tak? Sebab kita ni bila bersemangat buat ibadat? Ada orang kan baca Quran lama aja bila ada orang lah. Bila tak ada orang, satu page pun tak habis. Jadi kalau kita orang beriman, ayat ni menggembirakan kita. Jumpa orang senyum, kenapa? Allah tahu aku senyum. Yang kedua, mendorong kita untuk lebih ikhlas. Sebab Allah tahu dalam hati. Jangan solat tapi hati tak ikhlas. Jangan sedekah tapi hati tak ikhlas. Okey. Cuba buka surah Hud. Ayat 5. Ini Allah bongkar perangai orang musyrikin. Perangai orang musyrikin. Kita tengok maksud dia. Ala. Apa dia ala? Ingatlah. Innahum, sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang musyrikin, yasnuna sudurahum. Mereka yasnuna yamiluna. Mereka menundukkan sudurahum, dada mereka. Ada dalam tafsir menundukkan kepala mereka. Mana bila nampak Nabi Muhammad, dia tunduk macam ni. Supaya apa? Satu, muka mereka Nabi Muhammad tak nampak. Yang kedua, dia tunduk tu sebab hati kat mana? Kat dada. Dia tunduk seolah dia nak tutup hati dia. Sebab dalam kepala dia, Tuhan tak tahu. Bila dibuat secara rahsia. Jadi Allah kata, sesungguhnya mereka menundukkan kepala mereka ataupun dada mereka untuk apa? Liyastakhfu minhu. Supaya mereka dapat sembunyikan rahsia mereka daripadanya. Ada dua. Nya tu ada dua. Satu daripada Allah. Yang kedua daripada Muhammad. Sampai tahap tu. Ala hina. Ingatlah. Hina ketika mereka yastaghshuna siyabahu. Mereka tutup kepala mereka, muka mereka dengan pakaian mereka. Tadi mereka tunduk kepala. Allah buat contoh. Kalau mereka tutup kepala mereka dengan pakaian sekalipun, ya'lamu, Allah tetap tahu apa yang mereka sembunyi dan apa yang mereka zahirkan. Jadi nak tutup macam mana, duduk dalam gua sekalipun, Allah tahu. Innahu, lagi menakutkan Allah sebut ayat ni. Innahu alimun bizatis sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang dalam hati, yang terlintas, yang terfikir. Okey. Sebab tu akidah bahawa Allah tu Maha mengetahui yang zahir dan yang batin perlu ditanam, dididik kepada anak-anak masa kecil lagi. Tapi boleh kata kebanyakan ibu bapa tak didik anak, betul? Ibu bapa tak didik anak supaya sentiasa takut pada Allah dan bahawa Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Daripada kecil lagi kena didik. Ada tak contoh didikan dalam Al-Quran? Seorang bapa dah ajar anak dia masa kecil lagi. Semua yang kamu buat Allah tahu. Walaupun tersembunyi. Ada tak? Contoh dalam surah Luqman. Ayat berapa?
Ha? Ustaz cari sendirilah. Buka surah Luqman ayat 16 lah. Okey. Ya bunayya. Yang pertama sekali Luqman ajar apa? Kenal Tuhan. Tuhan saja berhak disembah, maka jangan syirik. Kan? Yang kedua, wajib berbuat baik pada mak bapak. Walaupun mak bapak tu kafir, wajib buat baik padanya. Cuma jangan taat. Yang ketiga, ni. Yang diajar oleh Luqman, yang ketiga pada anaknya pada akidah, bahawa kita tengok terjemahannya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha. Sesungguhnya, nya tu balik pada apa? Apa-apa saja kebaikan atau apa-apa saja kejahatan. Intaku. Sekiranya kebaikan itu ataupun kejahatan itu hanya misqala habbatin min khardalin. Hanya sebesar biji sawi. Kejahatan ke kebaikan, walaupun hanya sebesar biji sawi, fatakun. Kemudian yang kejahatan ataupun kebaikan yang halus itu pula duduk kat mana? Fatakun fi sakhrah, duduk dalam batu. Au fis samawat, ataupun kebaikan yang kecil ataupun kejahatan yang kecil itu berada di langit. Au fil ardi, ataupun ada dalam bumi. Ya'ti bihallah, Allah tetap akan mendatangkannya di akhirat besok. Apa maksud ni? Kejahatan ataupun kebaikan walaupun sekecil debu. Kemudian Luqman kata kebaikan yang kecil itu duduk dalam batu. Apa maksud duduk dalam batu? Tak nampak satu. Yang kedua, susah nak keluarkan. Tapi Allah akan bawa di akhirat besok. Ataupun berada di langit. Kalau kebaikan tu ada ke langit, kita nak ambil pun tak boleh. Dan kita mungkin dah lupa. Allah tetap bawa di akhirat besok. Ataupun duduk dalam bumi. Kita pun tak tahu bumi mana, berapa lapis. Nak cari pun tak jumpa. Tapi Allah akan bawa di akhirat besok. Akidah apa tu? Akidah Allah tu maha mengetahui apa yang kamu rasa, apa yang kamu zahirkan. Jadi kalau nak buat jahat, ingat ayat ni. Kalau nak buat baik, ingat juga ayat ni. Jangan kedekut untuk buat kebaikan. Walaupun kita sedekah. Sedekah apa? Senyum je. Yang ke rumah tu jauh kan, duduk dalam peti kan. Ni senyum ada sentiasa bersama kita, betul tak? Jumpa orang semua senyum. Kenapa? Senyum tu sebesar zarah ke sebesar apa? Sebesar muka lah. Jadi kenapa nak kedekut? Sebab apa? Ya'ti bihallah. Allah tetap bawa datang dan Allah akan bagi pahala bersedekah. Kemudian Luqman kata apa pada anaknya? Innallah latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha, apa mana latif? Dia latif tak boleh ular panjang-panjang jadi isu. Ya latif, ya latif, ya latif kan. Apa mana latif? Lembut ke halus? Halus. Khabir? Khabir ni Allah tahu zahir dan batin. Kalau latif, Allah tahu zahir dan batin yang lagi halus. Contohlah, kita tahu kandungan isteri kita setelah di scan apa dia, anak lelaki. Tapi kita tak tahu warna kulit dia apa dah. Kita tahu tak dia akan lahir di hospital mana. Kita tahu tak dia nak sekolah di mana. Nak masuk universiti apa, ambil bahagian apa. Dan nak kahwin dengan anak raja mana. Kita semua tak tahu. Dan bila mati, nak kerja apa. Bila kahwin dapat anak berapa orang, semua kita tahu. Allah tahu detail. Kan?
Okey? Jadi ceritalah pada anak-anak kita ayat ni. Jangan baca surah Yusuf je kan. Nak anak cantik. Okey. Ayat seterusnya, wallazina. Dan orang-orang yang yad'una, mereka yad'una daripada doa. Itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi, da'a yad'u. Kalau kata terbit, doa. Tapi bila terjemah, nak terjemah apa? Nak terjemah doa ke apa? Cuba tengok terjemahan. Dia terjemah apa? Ha? Menyeru. Sebenarnya maksud dia ialah sembah. Dia kalau bahasa Arab sembah apa dia? Ya'buduna. Kan? La ta'buduna ma a'bud. Sembah ya'budu. Tapi kenapa Allah guna perkataan yad'una? Dan yad'u itu makna doa. Sebab dalam satu hadis, ad-doa huwal ibadah. Nabi kata doa itu sendiri adalah ibadat. Sebab itulah solat sembah Allah, bila doa minta pada berhala, syirik. Solat nampak macam betul, tapi bila doa salah. Doa tu bila salah, sebenarnya semua ibadat kita terbatal. Sebab doa adalah ibadat. Sebab tu tak boleh nak minta doa sebarangan. Kan? Nak minta pada patung ke, nak minta pada orang yang dah mati ke, tak boleh. Allah kata apa? Ud'uni, terus berdoa pada aku. Dan bila 1/3 malam Allah turunkan ke langit dunia, apa kata Allah? Mana-mana hamba-Ku yang berdosa, minta ampun terus kepada aku akan ampunkan. Mana hamba-Ku yang ada hajat, minta kepada aku terus. Jangan pakai orang tengah. Itu hadis sahih, hadis kursi. Jadi bila mereka berdoa pada selain pada Allah, itu dikira beribadat. Mereka menyembah min dunillah, dari selain Allah. La yakhluquna, la yakhluquna apa dah? Mereka tidak mencipta syai'an, sedikit pun. Wahum, sedangkan mereka ni siapa? Berhala. Yukhlaqun. Apa makna yukhlaqun? Okey, yang tu sama kan? Ya, kha, lam, qaf, waw, nun. Yang ni pun sama. Tapi kenapa sana terjemah mencipta, di sini diterjemah dicipta? Maksud lain, tulisan sama. Apa yang membezakan? Cuba perasan. Ha? Yang membeza makna ialah baris. Sini ya, kan? Sini you. Kemudian di sini lam baris atas, di sana lam baris depan. Beza baris je, makna dah lari dah. Tengok perubahan baris mengubah makna. Itulah bahasa Arab. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat ni? Apa dia? Suara ustaz macam lengging.
Dia kata mungkin tempat dia. Suara okey? Okey. Apa yang Allah nak bagi daripada ayat ni? Yang ini, yang tersuratnya, yang saya terjemahlah. Allah kata apa? Mereka yang menyembah selain daripada Allah tu adalah tak ada faedah apa-apa sebab mereka tak boleh mencipta. Bahkan yang disembah tu adalah makhluk. Bila makhluk menunjukkan apa? Lemahlah. Dicipta. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Bodoh. Bodoh. Masa saya pergi kat Sabah, ada seorang pelajar. Dia kata, "Kelah Ustaz, bagus. Cuma kalau boleh jangan sebut perkataan bodoh tu." Ha? Saya kata, macam mana saya tak nak sebut? Allah yang sebut. Kan? Mesej di sini ialah Allah nak beritahu apa dia? Orang yang sembah selain daripada Allah, yang disembah tu sebenar tak ada faedah pun, tak boleh mencipta apa-apa. Bahkan yang disembah tu dicipta. Sebenarnya Allah nak beritahu apa? Yang menyembah tu cerdik. Ha? Yang ni ada kuasa, boleh cipta langit, boleh bagi makan, boleh turunkan hujan. Yang ni dia pahat, dia buat, dia okey, dia sembah. Perbuatan apa tu? Perbuatan orang cerdik ke orang apa? Dia ada tidak cerdik, bodoh kan? Jadi saya nak cakap apa lagi? Kurang cerdik. Dia tak terasa sangat pula. Okeylah, bukan bodoh sangat, kurang cerdik je. Betul tak? Ha? Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Surah Baqarah ayat berapa ni? 142 kan? Nah, saya tunjuk ayat ni. Dia kata betul tak ada dalam Quran. Saya tunjuk ayat ni. Lepas tu saya kata baca sendiri terjemah. Memang Allah kata bodoh. Oh, ada dalam Quran. Okey, cuba terjemah. Saya qulu akan berkata. Sufaha, apa makna sufaha? Ha? Boleh tak jangan sebut bodoh. Nak kata apa lagi kan? Sufaha memang bodoh. Minan nas, di kalangan manusia, bukan di kalangan haiwan. Kenapa Allah kata orang ni bodoh? Orang ni baru nak kata, belum kata lagi saya qulu akan kata. Allah dah kata bodoh orang. Sebab Allah Maha mengetahui bila Allah akan tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, orang Yahudi akan bantah. Dia kata apa? Ma wallahum, apa yang menyebabkan, apa yang memalingkan orang Islam daripada kiblat ke, daripada Baitul Maqdis ke, apa hal ni? Kenapa tukar kiblat? Kenapa orang Yahudi marah? Sebab bagi mereka kiblat mereka ialah di Baitul Maqdis. Makna apa? Mereka sembah kiblat Baitul Maqdis bukan kerana Allah tapi kerana kerana tempat mereka fanatik pada tempat. Itu tempat kebanyakan Bani Israel duduk kat situ dan Nabi Bani Israel pun di situ. Jadi bila Allah arah je tukar, mereka akan kata apa dah? Mereka akan bantah. Mana mereka hanya bantah berapa perintah Allah? Satu je. Allah kata apa? Bodoh. Kalau bantah dua perintah Allah? Kalau tiga? Dia sebenarnya kita ni, kita tak faham Al-Quran ke, kita dah baca bertahun-tahun. Sebab tu kita rasa senyum je. Bila baca Quran senyum je. Lepas tu bila khatam seronok je buat kenduri. Khatam Quran. Padahal Allah kata macam-macam pada orang yang khatam tu. Bodoh macam keldai. Kan? Tapi sebab dia tak faham. Kan? Okey.
Jadi Allah nak beritahu bodohnya sesiapa yang menyembah la yakhluqun, yang tidak boleh mencipta apa-apa, bahkan yang disembah tu adalah makhluk. Mereka manusia sendiri buat. Cuba buka surah apa ni? Surah Maryam. Surah Maryam ke? Okey. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada siapa ni? Bapaknya. Iz qala li abihi. Ingatlah ketika mana dia, iaitu Nabi Ibrahim, berkata li abihi, kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu. Lima ta'budu. Kenapa kamu sembah ma la yasma', apa yang tidak boleh mendengar, wala yubsir, dan yang tak boleh melihat, wala yughni anka syai'an, dan tak boleh tolong engkau sikit pun. Kenapa kamu sembah? Sebenarnya Ibrahim nak bagi tahu apa? Ibrahim tak guna kata bodoh, kan? Saya nak bagi contoh, kan? Kalau saya bekerja dengan satu syarikat yang bos dia pekak, buta, bisu dan selalu rugi syarikat dia, tapi saya bekerja dengan syarikat tu, siapa yang bodoh? Yang bekerja, betul tak? Dan orang kata saya bodoh ke? Bodoh lah. Kenapa ustaz kerja dengan bos yang pekak, buta, bisu? Betul tak? Manusia bila saya buat macam tu cukup nampak, tapi bila dia tak sembah Allah, dia tak rasa dia juga adalah lebih teruk daripada saya bekerja dengan syarikat tu. Sebab apa? Dia sembahyang tak boleh dengar, tak boleh melihat, dan tak boleh bantu apa-apa. Punca apa ni? Kata Ibrahim, ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani, sesungguhnya telah datang kepada aku, minal ilmi, ada ilmu datang kepada aku, ma lam ya'tika, apa yang tidak datang kepada engkau. Mana apa tu? Ilmu apa? Wahyu. Tengok bahasa Ibrahim. Dia tak katalah aku ni alim, engkau ni jahil. Tak. Okey. Jadi masa kita nak berdakwah, guna bahasa yang lembut. Tapi bila kita nak tadabbur Al-Quran, kena guna bahasa yang Allah gunalah. Kalau tak, manusia tak terasa. Fattabi'ni, maka ikutlah aku. Bila ikut aku, ahdika siratan sawiyya, aku tunjuk pada engkau jalan yang mana. Bila Ibrahim suruh bapa dia ikut dia? Bila tu? Bila dia diberi ilmu. Jadi sebenarnya bukan ikut Ibrahim, ikut apa? Ilmu. Okey, cuba buka surah As-Saffat. Okey, ini kisah Ibrahim juga. Bagaimana Ibrahim berdakwah kepada kaum dia yang sembah berhala. Faqala inni saqimun. Ibrahim berkata pada kaum dia nak buat ada hari perayaan. Jadi dia jemput semua pergilah, termasuk Ibrahim. Tapi Ibrahim buat alasan apa? Inni saqim, aku sakit. Sebab tu ada hadis sahih. Hadis tu mengatakan Nabi Ibrahim bercakap bohong di 3 tempat. Tapi 3 tempat tu berbohong ada maslahat lah. Pertama ni, dia tak sakit pun, tapi dia kata dia sakit. Apa sebab? Apa sebab dia kata dia sakit? Padahal dia tak sakit. Apa dia? Dia nak hancurkan berhala. Kenapa nak hancurkan berhala? Sebab nak berdakwah. Tapi jangan ikut. Lepas ni semua pergi batu ukir, pecahkan. Jangan. Fatawallau, maka mereka pun berpaling daripada Ibrahim. Okeylah, sebab kamu sakit, mereka pun berpaling dan pergi majlis raya tu. Cuba kat lagi. Faragha ila alihatihim. Nabi Ibrahim pun segera pergi pada tuhan-tuhan mereka tu, iaitu berhala-berhala. Faqala, Ibrahim perli,
Ibrahim berkata pada berhala, ala ta'kulun, kenapa tak makan? Ada buah lima di depan tu, makan je lah. Kan depan berhala biasa ada makan kan? Ibrahim perli, ala ta'kulun, kenapa tak makan? Membazir pula. Malakum la tantikun. Bila kawan tu tak jawab, Ibrahim kata lagi, kenapa kamu tak jawab? Kamu kan Tuhan. Faragha alaihim darban bil yamin. Lepas tu Ibrahim buat apa? Ibrahim segera dengan darban, pukul dengan yamin tu apa dah? Itu ada pengajaran. Nak buat apa-apa, tangan kanan. Walaupun nak pecah berhala, tangan kanan. Jangan sebab berhala ni aku nak pakai tangan kiri je. Okey. Kenapa dia pukul? Sebab makan pun tak, jawab pun tak, pukul je lah. Fa'aqbalu alaihi yazifun. Maka bila kaum dia balik daripada perayaan, fa'aqbalu, mereka datang kepadanya, kepada Ibrahim, yazifun, dengan segera. Sebab dengar cerita berhala Tuhan mereka telah dipecahkan. Maka Ibrahim pun kata, qal ata'buduna ma tanhitun. Apa maksud? Ini mesej dakwah ni. Ata'buduna ma tanhitun. Tanhitun, apa yang kamu pahat, apa yang kamu ukir. Adakah patut kamu sembah apa yang kamu pahat sendiri? Kan awak berhala kena pahat, kena ukir kan? Jadi Ibrahim nak bagi apa tu? Pahat, letih, tak dapat upah, apa tu sembah pula? Saya nak tanya, kalau saya buat rumah kan, kos dia 500,000. Saya pun sembah rumah tu. Orang kata apa? Orang kata apa? Tak cerdik. Mana lebih cerdik? Sembah rumah yang kos 500,000 dengan sembah berhala yang kos dia mungkin 100 je. Mana lebih cerdik? Kenapa dia tak sembah rumah dia kan? Lagi bagus kan? Ada nilai lah, 1,5 juta. Betul tak? Siapa-siapa yang sembah berhala, saya cadangkan, sembahlah rumah. Sebab sama lebih kurang kan? Sama-sama dibuat, dicipta. Jadi Ibrahim kata, kenapa kamu sembah apa yang kamu sendiri pahat? Dari segi logiknya, antara dua ni, siapa yang hidup, siapa yang mati? Siapa yang hidup, siapa yang mati? Yang buat berhala, hidup. Yang berhala, dari segi logik ya, antara hidup dan mati, siapa yang lebih layak jadi Tuhan? Yang hidup, sepatut siapa sembah siapa? Aku dah buat kamu, dah faham, sembah aku. Dah terbalikkan. Sebab apa jadi mati? Sebab dia tak berfikir. Jadi kata Ibrahim, wallahu khalaqakum. Yang berhala tu kamu yang pahat. Tapi kamu tu sendiri yang sembah berhala, Allah cipta kamu, dan Allah juga cipta apa? Wa ma amalan kamu pun Allah cipta. Semua amalan kamu pun adalah makhluk ciptaan Allah. Okey, Allah bagi contoh juga bahawa berhala ni tak boleh cipta apa-apa. Buka surah Al-Hajj. Tengok, Allah nak buka minda mereka yang tak sembah Allah. Supaya apa? Supaya mereka berfikir dan mereka kembali pada Allah dan masuk syurga. Itu je. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba masalun, telah dibuat masal, perumpamaan ataupun contoh. Fastami'ulah. Maka Allah kata, wahai manusia, dengar. Dengar apa? Contoh yang aku nak buat ni. Sebab itulah tadabbur Al-Quran wajib. Dan Allah mencela orang yang tak faham. Kenapa? Contoh dalam ayat ni, Allah kata aku nak buat contoh ni, kamu kena dengar dan faham. Mana kalau kita tak faham, kita engkar perintah Allah. Allah kata dengar dan faham. Okey, apa dia? Contoh. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang tad'una, yang kamu seru selain daripada Allah, seperti berhala, lan yakhluqu, mereka
tidak sekali-kali dapat mencipta zubab. Apa makna zubab? Lalat. Allah kata, cuba berfikir sikit. Yang kamu sembah ni tak boleh nak cipta apa-apa walaupun sekecil. Kenapa Allah tak kata mereka tak boleh cipta gajah? Allah buat contoh tak boleh cipta lalat. Kenapa? Nanti Allah kata berhala kamu tak boleh cipta gajah. Dia ada alasan. Gajah tu besar sangat. Yang kecil boleh. Jadi terus Allah bagi contoh yang kecil. Supaya mereka tak ada alasan. Mereka tak mampu mencipta lalat. Walau ijtama'ulah. Walaupun semua berhala, beribu-ribu berhala yang besar yang kecil berkumpul untuk cipta lalat, memang tak mampu. Kemudian wa in yaslubhumuz zubaba wa in yaslubhumuz zubabu syai'an. Sekiranya lalat ambil daripada berhala tu makanan. Kan ada makanan depan berhala kan? Lepas tu lalat tu pergi hinggap dah makan. Allah kata apa? La yastankizuh minhu. Berhala yang kamu sembah tu tak boleh nak ambil balik daripada lalat tu. Makna apa tu? Kalau nak ambil makanan dia punya yang semula pun tak boleh, makna apa? Dia nak selamatkan kamu, lagi tak boleh lah. Kalau kamu sakit, dia nak bagi sihat, lagi tak boleh. Sebab nak ambil makanan yang diambil oleh lalat pun tak boleh. Betul tak? Mana kalau lalat pergi ambil makan buah limau, berhala tu marah tak? Dia senyum tak? Dia pun tak tahu. Maka Allah kata, da'ufat talibu wal matlub. Apa maksud? Lemahlah at-talibu, orang yang meminta, wal matlub, yang kena minta. Ada ahli tafsir mengatakan talib ni berhala. Bila lalat ambil makanan, berhala tak boleh nak minta balik. Lemah. Dan lalat pun tak boleh nak hollow balik kepada berhala. Dua-dua lemah. Dua-dua makhluk. Dua-dua tak boleh disembah. Okey. Ada ahli tafsir mengatakan talib ni ialah penyembah berhala dan matlub berhala. Dua-dua lemah. Jadi kenapa nak sembah yang lemah? Okey. Kita balik pada ayat kita. Amwatun. Allah bagi lagi. Berhala ni bukan setakat tak boleh mencipta apa-apa. Bukan setakat dia tu makhluk, tetapi amwat, mati. Kan? Berhala ataupun batu ke kayu, semua jenis dipanggil apa? Dalam bahasa Arab dia panggil jamad. Benda-benda yang tak bernyawa. Jadi Allah kata satu lagi menambahkan yang membuktikan berhala tu tak patut disembah. Sebab apa? Dia mati. Tak boleh mendengar, tak boleh melihat. Dan ghairu ahya, tidak hidup. Kenapa lepas amwat Allah sebut ghairu ahya? Mati tak boleh hidup. Kenapa Allah sebut lagi tidak boleh hidup? Sebab ada yang asalnya mati boleh hidup. Contoh. Apa dia? Tanah. Tanah asal mati kan? Tapi boleh hidup dan boleh keluarkan. Air mani asalnya mati tapi boleh hidup menjadi manusia. Jadi Allah nak beritahu, berhala yang kamu semua ni mati sampai bila-bila dan tak mungkin hidup. Tak macam yang lain. Jadi kenapa nak sembah? Wa ma yash'urun, dan tidak mereka apa dia? Tidak mereka mengetahui atau menyedari. Ayyana, bila? Ayyana, mata. Bila? Yub'asun, mereka dibangkitkan. Apa maksud di hujung ayat ni? Allah beritahu kelemahan berhala tu satu, sebelum ni
mereka tak boleh mencipta apa-apa, bahkan mereka makhluk. Yang kedua, mereka tu mati dan tak akan hidup. Yang ketiga, berhala tu tak tahu pun bila mereka akan dibangkitkan. Jadi Tuhan ni, apa tugas Tuhan di akhirat besok? Dia akan balas kan? Balas perbuatan siapa yang sembah dia kan? Betul kan? Jadi Allah nak begitu. Tuhan yang kamu sembah ni, macam mana nak bagi balasan kepada orang yang sembah dia? Tarikh dibangkit pun dia tak tahu. Faham tak? Nak jadi Tuhan macam mana? Nak balas orang macam mana? Tarikh dibangkitkan pun tak tahu. Sebab Allah, Tuhan yang kita sembah mengetahui semua. Bila mati, bila kiamat, bila dibangkitkan, bila pada masa, bila siapa yang akan masuk syurga, Tuhan kita semua tahu. Jadi ayat-ayat macam ni menambahkan apa ni? Menambahkan apa? Bagi orang yang mendengar, bagi orang yang faham, lagi dia rasa jijik nak sembah benda, sebab tidak memberi apa-apa faedah. Okey, last sekali Allah kata, kesimpulannya apa? Habis, siapa yang patut disembah? Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu yang sebenar, yang patut disembah hanyalah ilahun wahid. Tuhan yang esa ataupun yang satu. Yang mana ni? Yang mencipta kamu, yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta binatang ternak, yang mencipta laut, yang memberi rezeki pada kamu. Itulah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian sekarang Allah beritahu apa punca orang musyrikin dan mereka yang seumpamanya, walaupun bukti keesaan Allah jelas, dan apa yang Allah cipta tu sebenarnya dah cukup sebagai bukti Allah saja berhak disembah, dan juga sebagai tanda rahmat Allah pada manusia, yang semua Allah cipta semua untuk manusia, tapi mereka tetap menyembah selain daripada Allah. Apa sebabnya? Jawapannya, fallazina la yu'minun, maka orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, dengan akhirat. Ini penyakit besar ni. Punca manusia kufur pada Allah sebab tak beriman dengan hari akhirat. Dan punca kekuatan yang paling kuat bagi orang beriman ialah beriman dengan hari akhirat. Sebab itulah ciri-ciri orang bertakwa yang pertama sekali Allah sebut. Apa dia? Salat, puasa, haji, ataupun apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Apa dia ghaib? Yang pertama Allah lah, Allah tu ghaib. Yang kedua, hari akhirat. Dosa, pahala, syurga, neraka, azab kubur, titian sirat, semua ghaib. Jadi ciri yang paling asal orang beriman ialah yu'minuna bil ghaib. Dan ditutup pula di awal surah Baqarah, wa bil akhirati hum, dengan hari akhirat mereka yakin. Maka Allah kata orang yang tak beriman dengan hari akhirat ni qulubuhum. Qulub apa dah? Hati-hati mereka munkiratun. Apa dia munkirah? Munkiratun, mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari Tuhan, keesaan Allah, mengingkari perintah Allah, mengingkari hari akhirat. Allah tak kata mereka, Allah kata hati. Pengajarannya apa? Yang dikira ialah apa yang di hati. Apa yang dilakukan oleh perbuatan semua datang daripada hati. Sebagaimana Nabi kata, dalam badan manusia ada seketul daging. Kalau seketul daging itu elok, semua anggota badan akan jadi elok. Kalau seketul daging itu tak elok, semua anggota badan akan jadi tak elok. Ia adalah hati, qalbun. Wahum mustakbirun. Kenapa mereka ingkar?
kepada Allah walaupun buktinya cukup jelas. Sebab wahum mustakbirun, dan mereka mustakbirun apa dah? Sombong. Mana kesudahannya, kesimpulannya apa dia? Bukan dalil tak cukup, bukan dalil tak jelas, tapi sebab sombong, takabur. Jadi penghalang besar manusia beriman kepada Allah, manusia nampak kebenaran ialah, penghalang besarnya ialah sombong. Lepas Nabi sebut dalam satu hadis. Cuba tunjuk hadis. Okey. Hadis ni dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Cuba terjemah. La yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk syurga. Man kana, man siapa yang, kana adalah fi qalbihi, dalam hatinya, misqala zarratin, sebesar zarrah. Zarrah ni apa mana? Atom saya tak tahu. Dia kena bagi contoh yang semua orang boleh faham. Debu, habuk yang paling halus. Jadi Nabi kata tak akan masuk syurga siapa yang dalam hatinya sebesar zarrah daripada kibrin. Kibrin itu sombong. Dan wala yadkhulu an-nar, tidak akan masuk pula neraka, man kana fi qalbi misqala zarratin min iman, siapa yang dalam hatinya dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman, dia tak akan masuk neraka. Maka faqala rajulun, seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan, ada seorang lelaki dia suka pakaian dia tu cantik, wa na'lahu, dan dia suka kasutnya, sandalnya hasanah, cantik. Adakah itu sombong? Nabi jawab, faqala innallaha jamilun, Allah tu indah, wa yuhibbul jamal, dan Allah suka benda yang cantik. Jadi kalau kamu pakai baju cantik, selipar cantik, kereta cantik, itu bukan sombong. Habis apa dia sombong? Apa yang dikatakan sombong? Nabi kata al-kibru, sombong ialah man bataral haqq, siapa yang tolak kebenaran. Kebenaran tu daripada mana? Al-haqqu min rabbika, kebenaran daripada Al-Quran. Siapa yang tolak Al-Quran, siapa yang tak nak faham Al-Quran, sombong. Siapa yang tolak sunnah Nabi adalah wahyu, sombong. Walaupun dia bagi 1000 alasan yang dia buat tak salah, tapi bila dia tinggal sunnah Nabi, dia adalah orang yang sombong. Yang kedua, waghamtun nas, ciri sombong yang kedua ialah dia merendahkan orang. Nampak? Satu, merendahkan Allah, dia tolak kebenaran, merendahkan Rasul. Yang kedua, dia merendahkan orang, suka pelekehkan orang. Kamu ni apa sangat? Dan termasuklah orang yang suka menyalahkan orang, menghukum orang, menyesatkan orang. Itu memang orang yang sombong. Sebab dia, bila dia menghukum orang dan menyesatkan orang, dia rasa dia betul. Pastilah secara tak langsung dia rasa dia betul. Yang suka mendakwa dia saja betul siapa? Iblis. Sifu dia iblis. Apa kata iblis? Ayat-ayat iblis. Siapa ingat? Ana khairun minhu. Ini ayat iblis. Tapi kalau kita hafal, dapat pahala. Dan kalau kita baca satu huruf, 10 pahala. Berapa huruf ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 90. Kalau kita hafal, jadi ibadat. Kalau kita baca, dapat pahala. 90 pahala. Tapi kalau kita praktiskan, jadi iblis. Boleh faham? Ini ayat Quran. Ana khairu minhu. Bila Tuhan tanya, kenapa kamu tak nak sujud pada Adam? Jawapan dia, aku lebih baik pada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani, engkau cipta dia daripada tanah, engkau cipta aku daripada api. Api lebih baik. Kenapa kau nak sujud? Subhanallah. Sebab tu bila dia angkat terus jadi kafir. Kenapa? Kenapa terus jadi kafir? Sebab dia mengingkari perintah Allah yang jelas ada dalil dengan menggunakan kias, logik akal. Logik akal pada api lebih baik pada, sedangkan perintah Allah jelas ada dalil. Jadi siapa yang menolak dalil yang jelas daripada Quran dan hadis dengan menggunakan logik akal, dia seumpama iblis. Contohlah, ada wanita buka aurat kan. Dalilnya jelas daripada dalam surah An-Nur. Dia kata apa? Allah cipta rambut saya cantik. Kenapa saya nak tutup? Logiknya saya kena tunjuk pada orang, betul tak? Kalau tak nak tunjuk, jangan buat cantik. Kaedah dia sama dengan iblis. Dia menolak dalil yang jelas menggunakan logik akal. Bila ada dalil, jangan pakai logik akal. Okey. Jadi rasa lebih baik sikit pada orang, habis. Sombong. Dan termasuk ni yang kedua, ghamtun nas. Saya tak tahu hadis, cuba cek. Yang saya baca ghamtu bukan ghamsu. Mungkin perkataan yang berbeza tapi makna yang sama. Dua aja. Nak jadi semua tak payah. Jumpa orang tak senyum, buat tak tahu, sombong. Kan? Tak bagi salam, sombong tak? Bila kita jumpa orang tak bagi salam, sombong tak? Sombonglah. Kita rasa dia tu tak layak dapat salam aku. Sombong. Jumpa orang tak senyum, sombong. Seolah kita rasa senyum kita ni mahal, tak sesuai untuk dia. Jumpa orang senyum. Sebab itulah Nabi bila jumpa siapa saja, Nabi senyum, Nabi bagi salam, walaupun budak kecil. Nabi orang paling tawaduk, rendah diri. Okey? Jadi saya nak ulang sifat sombong ni. Sifat sombong ada pada siapa saja, bukan orang musyrikin, bukan orang kafir saja, tapi pada orang Islam pun ada. Bila kita baca Quran tak nak tadabbur, sombong dengan Allah. Seolah Allah nak cakap apa dengan Quran tak penting. Yang penting apa dia? Aku nak khatam, sombong. Lepas tu yang kedua, dia sombong dengan Nabi. Amalan dia tak sama dengan Nabi. Bila dia beritahu, dia kata tak apa, yang saya buat tak salah. Dia sombong dengan Nabi. Sedangkan yang Nabi buat tu adalah wahyu daripada Allah. Kemudian yang kedua, jangan kita rasa kita lebih pada orang. Ilmu hebat macam mana, harta banyak macam mana, jangan ada sikit pun rasa lebih pada orang. Kita tahu tak kenapa Allah perintah Musa pergi belajar dengan orang bawah dia, iaitu Khidir? Apa sebab? Apa sebab? Sebab Musa rasa dia paling, Allah kata tak, ada lagi lebih tahu daripada kamu, dan dia lebih rendah pada kamu. Pergi belajar, rendahkan diri kamu. Itu Musa. Itu Nabi Musa. Kita Nabi Musa pun tak, ulama pun tak nak belajar. Lagi sombong. Okey. Dah. Ayat. Oh, ada ayat ni satu lagi. Tapi waktu dah habis lah. Jadi kita tak belajar ayat ni bukan sombong, sebab waktu dah habis. Tak, salah satu. Salah satu ataupun dua-dua, ya. Kadang-kadang dia dengan manusia paling hormat, tunduk, hormat, senyum. Tapi baca Quran tak faham. Sunnah Nabi tolak ke tepi. Salah satu ataupun dua-dua sekali ada. Yang iblis ni sombong,
Sombong. Sombong dengan siapa? Allah. Allah kata sujud. Berapa sujud Allah perintah? Satu je. Sombong terus jadi kafir. Okey, ada soalan lain? Fauzi? InsyaAllah kita jumpa besok secara live. Ada kelas pagi besok pukul 10 pagi. Dan malam besok kita akan buat, kita ada kelas kat sini, tapi kita akan buat live daripada negeri yang paling banyak nikmat, Kelantan Darun Naim. Jadi kita akan pergi sana besok dan kita akan buat live malam besok insya-Allah. Dan siapa-siapa yang ada di Kelantan nak join program kita malam besok, sila. Boleh kontak, boleh letak nombor. Boleh kontak admin. Siapa-siapa yang di Kota Baru dan sekitarnya nak join program malam besok boleh. Okey. Cukup insya-Allah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران